Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Ustazah, apa itu sunat ab'ad dan sunat hayat? Baiklah, jika adik-adik nak tahu apa itu sunat ab'ad dan sunat hayat, Ustazah akan memberi penjelasan perbezaan antara dua perkara ini serta amalan-amalannya. Adik-adik yang dirahmati Allah, sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, perlu diganti dengan sujud sahwi. Terdapat 6 perkara sunat ab'ad. Antaranya ialah: pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca solawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir, wa ala ali Muhammad. Dan yang keempat, membaca doa kunut dalam solat subuh. Sunat ab'ad yang kelima ialah berdiri semasa membaca doa kunut pada solat subuh. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW semasa membaca doa kunut, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat ya adik-adik, kita tertinggal sunat ab'ad, maka kita akan gantikannya dengan sujud sahwi. Seterusnya pula, kita lihat sunat hayat. Sunat hayat ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunat hayat terbahagi kepada dua, iaitu bacaan dan perbuatan. Kita lihat apakah amalan sunat hayat dari segi perbuatan. Sunat hayat perbuatan. Yang pertama ialah mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, ruku', i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan ke atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash ialah duduk ketika tahiyat awal, dan yang kedua, duduk tawarruk ialah duduk ketika tahiyat akhir. Apa beza antara keduanya ialah duduk iftirash, punggung berada di atas kaki sebelah kiri, manakala duduk tawarruk, punggung berada di lantai. Seperti mana yang ditunjukkan di dalam gambar raja berikut. Sunat hayat perbuatan yang kelima ialah meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang terakhir ialah memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Demikianlah adik-adik mengenai sunat hayat perbuatan. Baiklah adik-adik, seterusnya kita lihat pula sunat hayat bacaan. Terdapat 10 sunat hayat bacaan. Sunat hayat bacaan yang pertama ialah melafazkan takbir intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Apa itu takbir intiqalat? Takbir intiqalat ialah takbir yang dilakukan ketika perpindahan daripada satu rukun solat kepada satu rukun solat yang lain. Yang kedua ialah membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas bacaan Al-Fatihah. Isti'azah ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, membaca doa iftitah.
Keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sunat hayat bacaan yang ketujuh ialah membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham ketika bangun daripada rukuk. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbirfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-9, membaca solawat Ibrahimiyah, dan yang terakhir ialah membaca salam yang kedua. Ustazah ulang sebagai peringatan untuk adik-adik, sunat ab'ad jika ditinggalkan perlu digantikan dengan sujud sahwi, manakala sunat hayat tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana cara untuk sujud sahwi? InsyaAllah Ustazah akan kongsikan untuk video seterusnya. Ustazah harapkan adik-adik dapat mengulang kaji pelajaran ini pada muka surat 93 hingga 95 buku teks pendidikan Islam tahun 3. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.